Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan masuk bab 9 iaitu berkaitan dengan garis lurus. Okey, dalam garis lurus ni maksudnya adalah satu garisan. Tidak kisahlah sama ada dia menyingit macam ni ke, melintang macam tu ke. Okey, itu tak kisahlah. Itu namanya garis lurus. Okey, dalam bab 9 ni kamu akan belajar berkaitan dengan persamaan garis lurus. Benda ni wajib kamu hafal. Yang pertama, y sama dengan mx plus c. Yang kedua, ax plus by sama dengan c. Yang ketiga, x bahagi a tambah y bahagi b sama dengan 1. Okey, ini ada 3 persamaan garis lurus yang kamu kena hafal. Okey, apa fungsi dia? Kamu akan belajar selepas ni. Okey. Hari ini kita akan masuk persamaan yang pertama sahaja, iaitu y sama dengan mx plus c. Okey, apa maksud dia? Okey, y ni biasalah koordinat y, x ni koordinat x, m ni pula adalah maksud dia adalah satu kecerunan. Kecerunan ni apa maksud kecerunan? Kecerunan ni adalah garisan tu mempunyai kecerunan yang tinggi ataupun tidak, sama ada dia berlengkok ataupun tidak, disengit ataupun tidak. Okey, yang sini pula adalah pintasan y. Pintasan y maksudnya dia akan memintas pada paksi y. Okey, biasanya garis lurus ni dia akan dilukis pada satu paksi x dan paksi y. Bila ada satu garisan, okey, maknanya ini adalah garisan AB. AB ni mempunyai kecerunan atau tidak? Sudah tentu dia mempunyai kecerunan kan, sebab dia sengit. Jadi ini kita panggil kecerunan MAB. Yang ni pula adalah MCD. Kecerunan bagi AB dan kecerunan bagi CD. Okey, kedua-dua ni mempunyai nilai C. C iaitu pintasan Y. Pintasan kalau macam ni, kecerunan dia, kalau kamu tengok, dia sama cerun kan. Jadi kita boleh cakap kecerunan AB dengan kecerunan CD ni adalah sama, sebab dia sengit, dia sama. Berbeza, katakanlah kalau ada satu lagi garisan yang mempunyai macam ni, EF. Okey, jadi kalau kecerunan EF ni, adakah dia sama dengan AB dan CD? Tidak sama, sebab yang ni belengkok dia macam ni, yang ni terlampau curam. Jadi kecerunan bagi AB, CD ni sama, tapi dia berbeza dengan kecerunan E dan F. Okey, pintasan Y, C. Pintasan Y ni maknanya di mana garisan ni dia akan memintas pada paksi Y. Kalau kita sambung, okey, ini adalah pintasan Y bagi AB. Ini kalau kita sambung lagi, ini adalah pintasan Y bagi CD. Jadi maknanya walaupun dia mempunyai kecerunan yang sama, tapi pintasan dia adalah tidak sama. AB tidak sama dengan pintasan bagi CD. Yang ni pun sama. Kalau kita sambung lagi, mungkin pintasan Y dia ada pada kawasan negatif. Okey, ni kamu tengok salah satu. Ni adalah contoh yang lain. Dia ada 3 kecerunan garisan, 3 garis lurus A, B, C, D dan E, F. Kalau kamu tengok di sini, ini garisannya sebelah kiri. Jadi kalau dia condong sebelah kiri, maknanya kecerunan di sini kamu akan dapat kecerunan dia adalah negatif. Kalau ke kanan, kecerunan dia kamu akan dapat nilai dia adalah positif. Kalau mendatar, garisan ni ada cerun atau tidak? Tiada kan. Jadi sini kita boleh cakap kecerunan dia sama dengan kosong. Okey, itu sebab sedikit berkaitan dengan kecerunan. Jadi sekarang ni kita akan buat contoh. Okey, ini adalah latihan kamu hari ini. Okey, menentukan kecerunan dan pintasan Y bagi garis lurus berikut. Okey, dia minta cari kecerunan dan juga cari pintasan Y. Okey, tadi kamu sudah belajar Y sama dengan MX plus C. Maknanya kalau kamu dapat buat bentuk persamaan macam ni, kamu boleh terus ambil nilai di sini adalah nilai kecerunan, nilai C dia adalah nilai pintasan Y. Macam mana cikgu cakap macam tu? Kamu tengok gini. Y sama dengan X tolak 6. Cikgu buat Y sama dengan X tolak 6. Kita bandingkan dengan persamaannya, iaitu Y sama dengan MX plus C. Okey, bila kamu bandingkan macam ni, kamu ambil ke atas. Depan X ni biasanya nilai dia adalah 1, tapi dia tidak tuliskan. Jadi kamu boleh buat M sama dengan
1. Okey, yang ni kamu bulat. Positif C sama dengan negatif 6. Maknanya C sama dengan negatif 6. Okey. C ni adalah pintasan Y. M ni adalah kecerunan. Jadi kamu sudah dapat jawapan. Okey, ni contoh yang pertama. Contoh yang kedua, katakanlah dia bagi bentuk yang tidak sama, iaitu Y sama dengan 7 tolak 2X. Kalau yang ni terbalikkan, persamaan dia adalah Y sama dengan MX plus C. Okey, jadi maknanya kedudukan ni kamu kena ubah. 7 ni positif, negatif 2X ni adalah negatif 2X ni adalah negatif. Jadi kamu ubah kedudukan dia, kamu bawa pergi depan. Negatif 2X. 7 ni adalah positif. Jadi sekarang ni kamu boleh bandingkan. Di depan X ni M, di depan X ni adalah negatif 2. Jadi jawapan M adalah sama dengan negatif 2. Okey, belakang ni C 7. Jadi jawapan C sama dengan 7. Okey, macam tu. Situasi yang ketiga, kamu dapat 3Y sama dengan 6X tambah 4. Okey, dia kedudukan dia betul sudah. Y sama dengan MX plus C. Sama sudah kan? Tapi kalau kamu tengok formula di sini, depan Y mesti tiada apa-apa. Di sini ada 3. Jadi maknanya mau hilangkan 3 ni, kita pindah sebelah. Hilang 3 ni, kita kena bahagi 3. Jadi bila bahagi 3, Y ni tinggal Y lah kan. Jadi bila sini bahagi 3, semua pun kena bahagi dengan 3. Okey, jadi kamu tulis balik. 3 bahagi 3 jadi 1. 1Y. Biasanya 1 nak ditulis. 6 bahagi 3 kamu dapat 2X. Tambah dengan 4 bahagi 3, buat saja. Biarkan macam tu. Okey, jadi sekarang ni kamu sudah dapat persamaan macam ni. Sama sudah. Y kosong. Depan MX pun ada. Okey, jadi M sama dengan 2. C sama dengan 4/3. Siap. Okey, cikgu bagi lagi satu situasi lain, iaitu 4Y tolak 3X sama dengan 8. Okey, yang pertama sekali kita mau ubah, mesti Y sahaja di depan kan. Jadi mesti Y sahaja di depan. Yang ni kita kena pindah belakang. Bila pindah belakang, negatif dia akan jadi positif. 4Y sama dengan 8 tambah 3X. Kemudian mau hilangkan 4, kita kena bahagi dengan 4. Semua pun bahagi 4. Jadi 4 bagi 4 kamu dapat Y. 8 bagi 4 dapat 2. Tambah 3 bagi 4, 3/4X. Okey, jadi kedudukannya masih tak sama. Yang ni mesti di depan. Ni positif, jadi biarkan positif. 3/4X. Ini 2 ni positif kan, jadi tambah 2. Jadi kamu boleh bandingkan. Di depan X ni adalah 3/4. Jadi M sama dengan 3/4. Okey, kemudian Y sama dengan 2. Macam tu sahaja. Okey, ini saja untuk hari ini. Nanti cikgu akan bagi kamu latihan.